Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama saya lagi Dr. Rozan Nizam Zakaria. Hari ini kita nak discuss something yang juga special berkaitan tentang isu kesihatan mental. Secara fokus saya nak berkongsi dengan anda hari ini tips mengendalikan stres dengan teknik stop dan ABC. Ini antara yang selalu saya kongsikan dalam perkongsian-perkongsian saya. Hari ini eksklusif di YouTube channel saya. Saya nak bawakan kepada anda dengan whiteboard saya ini tentang apa dia sebenarnya teknik menguruskan stres dengan ABC. Okey, cuma sebelum tu saya nak highlight tentang topik mengendalikan stres. Banyak orang berkongsi tentang cara mengendalikan stres dan kalau anda baca, anda tengok video tentang pengendalian stres, anda akan jumpa pelbagai teknik dan pelbagai cara. Dan sebenarnya itulah hakikat mengendalikan stres. Dia tidak ada cara yang spesifik, cara yang khusus. Setiap orang berbeza. Kita ada range of different form of stress, different punca stres, maka cara mengendalikan stres juga perlu pelbagai. Ada orang works dengan kaedah A, ada orang works dengan kaedah B, ada orang works dengan kaedah C. Cuma apa yang saya nak kongsi hari ini adalah framework ataupun kerangka besar dalam mengendalikan stres supaya kita faham apa yang kita perlu lakukan. Alright. Now, kita kena faham stres. Bila kita sebut tentang stres, dan stres ni adalah pengalaman unik individu akibat bila berlaku tekanan. Okey, so bila ada demand lebih daripada supply, apa yang dituntut daripada kita lebih daripada apa yang kita mampu tanggung, maka badan kita, jiwa kita, psikologi kita akan duduk dalam keadaan tertekan yang kita panggil psychological stress. Nah, psychological stress boleh berlaku dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk fizikal. Okey, so ini yang orang ada yang sakit kepala, ada orang yang badan rasa lesu, ada orang yang sakit badan, ada orang jadi jantung berdebar, so that's physical signs. Ada juga orang yang dapat dalam bentuk apa yang kita panggil sebagai psikologi ataupun emotional. So marah, sedih, so itu tanda-tanda stres dari segi psikologi. Dan kemudian ada juga tanda-tanda stres dari segi behavior ataupun tingkah laku. So tiga-tiga ini adalah bentuk-bentuk stres yang berbeza dalam keadaan yang berbeza. Ada orang lebih fizikal, ada orang lebih dalam bentuk psikologi, ada orang lebih dalam bentuk tingkah laku. So, kenal pasti apa bentuk stres anda supaya anda tahu, oh, aku dalam keadaan stres rupanya. Baru applicable apa yang kita nak kongsi hari ini. Alright, now, step pertama bila kita duduk dalam keadaan tertekan, yang saya selalu emphasize adalah gunakan teknik stop. Okey, teknik stop sebenarnya adalah ringkasan untuk 4 teknik yang penting yang kita kena lakukan dalam keadaan tertekan. S yang pertama adalah stop. Stop maksudnya berhenti. So apa juga keadaan bila anda stres, kalau anda continue untuk buat benda yang anda lakukan dalam keadaan stres, it will not work. So anda kena berhenti untuk recharge, untuk anda tahu apa hala tuju seterusnya yang perlu anda ambil. So stop yang pertama. T yang kedua adalah take a, sama ada step back, keluar daripada punca masalah, ataupun take a deep breath, bernafas, tenangkan semula diri anda. Fungsinya apa? Fungsinya adalah the next step yang kita nak buat adalah untuk kita observe. Observe bermaksud tengok balik apa yang sebenarnya aku alami, apa yang aku fikir, apa yang aku buat, apa masalah yang ada, apa pilihan yang aku ada. So O adalah step di mana bermulanya penyelesaian kepada stres. Tanpa S dan T, kita tidak akan boleh O. Tanpa O, kita tidak akan boleh pergi ke step yang seterusnya, which is P, proceed mindfully. Teruskan kembali dengan tenang keadaan yang berlaku dengan lebih baik. So, kita nak highlight hari ini kepada O.
Apa yang kita nak buat bila kita lakukan O? Bila kita memerhatikan diri kita, situasi kita, keadaan kita. So, O yang kita nak buat sebenarnya adalah A, B and C. Okey, so kita masuk kepada perbincangan kita yang seterusnya, A, B and C. Alright. Now, A, B and C adalah sebenarnya teknik yang kita selalu kaitkan dengan konsep Cognitive Behavioral Therapy ataupun konsep kognitif dan behavior tingkah laku dalam memahami sesuatu masalah psikologi manusia. Saya ringkaskan ABC dalam konteks stress management kerana dia saling berkait dengan keadaan bila kita duduk dalam keadaan stres ataupun tertekan. Dalam apa jua keadaan, bila kita stres, sebenarnya kita boleh break down situasi tersebut kepada A, B dan C. Okey. So A ialah apa yang berlaku. Ataupun dalam Englishnya antecedent event. Event yang berlaku sebelum kita jadi stres. Contohnya kita kena marah dengan bos menyebabkan kita rasa down dan kita rasa nak berhenti kerja. So dalam situasi tersebut A-nya adalah kena marah dengan bos. So A, apa yang berlaku. B adalah bagaimana kita berfikir ataupun bahasa Inggerisnya belief. So apa yang berlaku followed by apa yang kita fikir terhadap apa yang berlaku. Daripada B akan terhasillah C, iaitu cara kita bertindak. Kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil consequences. So contohnya kena marah dengan bos, kita rasa kita tak pernah dihargai dalam kerjaya kita, menyebabkan kita rasa nak berhenti kerja ataupun kita berhenti kerja. So that is kita punya A, B and C. Apa jua stressful event dalam hidup kita, kalau kita duduk, take a step back, take a deep breath dan perhatikan semula keadaan yang berlaku, mesti kita akan boleh analisa keadaan yang berlaku dalam A, B dan C. Now, kenapa nak kena ada A, B, C lah? Kita dah lah tengah stres dan doktor suruh buat A, B, C pula. Sebabnya adalah kerana pada A, B dan C ini mungkin terdapat cara terbaik untuk anda menyelesaikan masalah anda. Kerana ada permasalahan, solusinya pada A, ada permasalahan, solusinya pada B, ada permasalahan, solusinya pada C. Okey? So, kemampuan kita untuk menganalisa keadaan kita dengan menggunakan kaedah A, B dan C akan membantu. Sekurang-kurangnya menunjuk jalan ke mana kita nak bawa diri kita daripada keadaan tertekan, keluar daripada keadaan tertekan dengan keadaan lebih baik. So itu A, B and C. Alright, now kita tengok satu-satu. A, apa yang berlaku? Now, analisa apa yang berlaku dalam hidup anda sehingga menyebabkan anda rasa tertekan. Dan anda akan dapati ada dua jenis A. A yang pertama adalah actual event. Maksudnya masalah yang real. Contohnya laptop rosak, kereta rosak, duit tiada, isteri sakit, anak sakit. So A is actual event. Masalah yang kedua yang juga selalu menyebabkan kita stres tapi sedikit berbeza, kita panggil eventual event. Eventual event bermaksud masalah yang belum berlaku tapi kita dah start mulakan dalam kepala kita. Contoh, kita dah start rasa macam habislah hujung bulan ni mungkin susah sikit, nanti mesti tak cukup duit, ataupun kita start belajar dalam keadaan online, contohnya student yang dah start fikir habislah aku tak ada member nak tolong belajar, mesti aku akan fail. So event belum berlaku tapi kita dah create the problem within our brain. So eventual problem juga boleh jadi A yang akhirnya membawa kepada masalah dalam kehidupan seharian kita. Kenapa kita kena perlu identify A atau event actual atau eventual?
kerana penyelesaiannya berbeza. Eventual bermaksud permasalahan ada pada cara kita berfikir. Kita akan cerita dekat B. Tapi untuk actual event, kita perlu analisa seterusnya. Adakah actual event ini termasuk dalam kategori pertama, iaitu something yang within control, atau kategori yang kedua kita panggil beyond control. Okey. Within control bermaksud permasalahan tersebut dalam kawalan kita. Contoh, kita tertekan sebab tak cukup duit. Tak cukup duit disebabkan kita banyak membeli perkara yang tidak perlu pada waktu PKP ini. Contoh. Jadi, actual problem within control. Jadi, solusinya adalah solve actual problem within control. Ada problem yang actual tetapi beyond control. Maka problem yang actual beyond control, solusinya ada pada B. So, contoh perkara yang beyond control adalah seseorang kehilangan ibunya. Ibunya meninggal dunia. Actual problem. Tapi beyond control. Maka, dia tidak boleh buat apa-apa untuk ubah keadaan. Ibunya tidak akan hidup kembali. Tetapi dia boleh ubah cara dia berfikir untuk mengurangkan kesan stres yang berlaku terhadap masalah yang ada. So, actual problem require actual solution. Jadi, actual solution memerlukan kita duduk, sit down, kenal pasti apakah masalah yang ada, prioritas masalah yang ada, cari support atau sokongan yang membolehkan kita menyelesaikan masalah kita, pilih langkah yang terbaik, dan evaluasi, kenal pasti semula sama ada langkah itu membantu atau tidak membantu. Contoh, actual problem tidak ada duit, within control sebab gagal mengurus keuangan. Maka solusinya adalah cari jalan untuk memperbaiki cara kita mengendalikan keuangan kita. So, inilah sebenarnya satu bentuk stress management yang dekat dengan permasalahan sebenar. So, anda mungkin rasa macam perkara tersebut trivial, tapi tanpa menyelesaikan actual problem, stress tidak akan settle. Kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah dengan sekadar mengubah cara kita berfikir sekiranya actual problem tidak diselesaikan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, eventual problem. Eventual problem adalah sebenarnya permasalahan yang tercipta akibat cara kita berfikir. Now, teori B dalam stress management ialah cara kita berfikir akan menentukan cara kita bertindak. Apa yang berlaku bersifat neutral. Cara kita berfikir menentukan charge apa yang berlaku, negatif atau positif. Ini kita panggil cognitive theory. Teori cara kita berfikir menentukan cara kita beremosi dan bertindak. Satu contoh, ada seorang dia dapat penyakit. Dan contohnya seseorang diuji dengan penyakit kanser. So, B mungkin datang dalam bentuk, kenapa Allah bagi kat aku? Kenapa Allah tak uji orang lain? Apa dosa aku? Aku tak pernah minta semua ni. Aku dah lah tak merokok. Aku tak buat tu, tak buat ni. Tapi aku dapat juga kanser. So, orang yang berfikir sedemikian akan menerbitkan emosi yang mungkin marah, sedih, kecewa ataupun terganggu. Orang yang sama, sekiranya dia adopt a different B, iaitu positive thinking ataupun cara fikiran yang lebih positif, dia mungkin rasa ini ujian Allah. Ini tanda Allah sayang. Allah mungkin nak menghapus dosa dia. Ataupun ini takdir. Ataupun ini tak apa sebab ada keluarga yang akan bantu, saya ada insurans dan sebagainya. Maka B yang kedua
mungkin berbeza dengan outcome orang yang B yang kedua akan berbeza dengan outcome orang B yang pertama. So itu maksud B menentukan hasil B akan menentukan hasil C. Alright. Now, B ada dua jenis yang seperti mana yang saya cerita tadi. So B yang pertama kita panggil A N T S, ants, semut. B yang kedua kita panggil pets. Okay. Now, bayangkan ants dan pets ni seolah-olah macam kita ada kalau bahasa orang putih dipanggil devils and angels, kiri dan kanan, yang sentiasa bagi dua sisi pandangan, dan kita akan memilih yang mana yang paling convincing untuk kita tentukan pilihan kita. So macam tu analogi ants dan pets ini. Now B yang pertama ants, A automatic and negative thoughts, automatic negative thoughts, ataupun secara mudahnya fikiran yang bersifat negatif. B yang kedua adalah pets, positive empowering thoughts, positif yang memberdayakan kita, empower kita, yang ni bersifat positif. Now B akan menentukan cara C, maka B adalah pilihan. Kita boleh pilih untuk ikut A atau untuk kita ikut pets. So A contohnya automatic negative thoughts, mungkin contohnya dia bersifat magnifying. Contohnya masalah kecil, tapi pets akan kata, tengok tu, mak kau tak pernah sayang kau, setiap kali semua benda kau buat, semua dia nak marah. Padahal mungkin sekali-sekala mak marah, tapi ants akan highlight, magnify. Okay? Ataupun ants akan ajar kita black and white thinking. Contohnya kita fail satu subjek, so ants akan bagi tahu, fail ni maknanya kau memang tak boleh buat lah subjek ni, memang kau akan fail lah, lebih baik kau give up sahaja. Sedangkan pets akan beri option yang sebaliknya. Pets akan beri pilihan yang lebih empowering. Pets mungkin kata, tak apalah sekali fail, mungkin ini tanda kau perlu lebih belajar, lebih kuat, next time akan jadi lebih baik. Ataupun pets mungkin kata, betul lah mak marah, tapi sekali ni je mak marah, semalam, kemarin, hari tu mak kan baik, mak kan cakap benda yang sangat convincing, sangat relieving pada kita. Jadi janganlah disebabkan satu perkara ni kita nak marah semua benda. So ants and pets akan sentiasa berlawanan. Orang yang dalam keadaan tertekan ada kecenderungan untuk follow ants. Jadi sebab tu kita kena stop, take a deep breath, take a step back, dan kembali semula observe apa yang kita sedang lakukan. Jangan terus follow dan satu-satu kaedah kita berfikir. Alright, now bila dah settle kita analisa cara kita berfikir dan memilih cara fikir yang baik, kita tengok pula C ataupun step seterusnya dalam stress issues ataupun stress condition, which is C, cara kita cope atau cara kita bertindak. Now, cara kita bertindak ini ada dua jenis. Satu yang positif, satu yang negatif. Positif bermaksud bila kita buat, kita jadi makin okey. Contoh kita down, kita pun berfikir down, tapi kita choose untuk exercise. So bila kita exercise, kita rasa lagi okey. So, walaupun A and B tak okey, C bantu kita untuk okey. Tapi ada juga orang yang A tak okey, B tak okey, C pun tak okey. Contohnya C dia adalah memilih untuk mengamuk, memilih untuk menyembunyikan diri dalam bilik, memilih untuk tidur sepanjang hari. So habis C, masalah still ada. So akhirnya dia bawa semula kepada punca asal yang masih tidak settle. So therefore perlu kita fahami bahawa C ni juga akan menentukan outcome A, sebab dia adalah satu kitaran yang sentiasa berkait antara satu sama lain. Now, C ada dua jenis cara kita bertindak, cara kita cope. Yang pertama, kita panggil emotional coping. Cara yang kedua, kita panggil problem focus coping. So, coping yang pertama, emotional coping, bermaksud kita memilih
tindakan-tindakan atau kaedah-kaedah yang meredakan emosi kita. Kita kena marah dekat bos, so fokus kita adalah mengurangkan marah kita. Contohnya, kita mungkin pergi memilih untuk bersukan, kita memilih untuk berbual dengan kawan, kita memilih untuk pergi spa, kita memilih untuk makan makanan yang sedap. So, kalau itu membantu, it's an emotional coping yang positif. Tapi ada juga emotional coping yang negatif. Dia marah. Dan apa dia buat? Dia pergi hempas pintu ataupun dia pergi tempit bos dia. So, emotional coping tapi negatif. Jenis yang kedua adalah problem focus coping. Problem focus yang coping pun dua jenis, positif dan negatif. Positif, contohnya, dia find out, dia cari jawapan kenapa bos marah. And then dia find out rupanya bos tidak suka dengan setengah cara kerja dia. Maka dia pun bertindak, belajar, ubah cara kerja dia. Maka ia jadi positif disebabkan tindakan mengurangkan stres. Ada juga behavior yang negatif. Contohnya, dia terlalu stres, serabut, dia memilih untuk kurangkan stresnya dengan bertindak berhenti kerja. Contohnya. So dengan berhenti kerja, dia putus punca pendapatan. Akhirnya dia jadi lebih stres. Maka itu adalah contoh behavioral coping yang negatif. Alright. Now, saya highlight dalam keseluruhan perkongsian saya daripada awal tentang bagaimana A, B and C ni unik kepada setiap individu. Ada orang problem dia pada A, ada orang problem pada B, ada orang problem pada C. Ataupun kadang-kadang ada keadaan berlaku combination of A, B and C. Jadi sekiranya anda mempunyai kemampuan untuk bertenang, relax, muhasabah diri berdasarkan kerangka A, B and C ni, saya yakin jawapan kepada pengurusan stres anda ada pada diri anda sendiri. Tanpa perlu anda bayar beratus beribu untuk dapatkan khidmat orang lain memberitahu anda apa yang anda perlu lakukan. Kerana apa? Kerana jiwa yang tenang akan sentiasa menang. Jiwa yang resah dan gelisah akan kalah. Anda hanya akan menang battle ini sekiranya anda dalam keadaan tenang. Ketenangan akan membolehkan anda plan out apa yang anda boleh lakukan untuk menghadapi tekanan. So insyaAllah, jika anda faham konsep A, B and C ni, boleh bagi feedback di bawah ini, atau ada persoalan lanjut, boleh komen dalam ruangan komen. Dan insyaAllah, jika anda rasa ia bermanfaat, continue untuk subscribe Dr. Zanizam Zakaria YouTube channel, continue ikut perkongsian saya dalam Facebook, dalam YouTube dan Twitter, dan insyaAllah sebarkan kebaikan ini kepada siapa sahaja yang anda kenali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.